Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsikan tazkirah mengenai 10 kelebihan ataupun kebaikan bersedekah di dalam Islam. Kita tengok dulu, sedekah secara amnya adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pemberian ini biasanya akan diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan seperti golongan fakir miskin atau juga kepada pembinaan masjid ataupun tahfiz. Ini pula antara dalil pensyariatan sedekah dalam Islam yang boleh dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian itu adalah baik kerana menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Kalau kita nak zahirkan sedekah kita pun tak jadi masalah. Tapi kena jagalah niat kita tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga niat. Kalau kita mampu menjaga niat, tidaklah sampai ke arah menunjuk-nunjuk, boleh menjaga niat kita ikhlas kerana Allah Taala. Kalau kita kuat mampu, boleh sedekah secara terang-terang. Tetapi waktu sekarang ni, zaman mutaakhir ni, ada sebilangan NGO lah, mereka meminta sumbangan. Siapa yang nak bagi sumbangan, bagi kat NGO ni. Lepas tu, bila orang nak bagi sumbangan kat NGO tu perlukan bukti. Duit orang ramai yang disalurkan pada mereka ni, mereka perlukan, orang ramai tu perlukan bukti, betul ke mereka ni, NGO ni beri sedekah, beri sumbangan. Takut nak elakkan fitnah di pihak mereka tu, pihak NGO ni terpaksa dah mengambil gambar, mengambil video, viralkan benda tu. Jadi orang yang penyumbang tu rasa senang hati, rasa oh betul mereka ni menjalankan kerja dengan amanah, betul mereka ni bagi bantuan. Macam tu dia jadi satu keperluan pula. Sebab nak elakkan daripada bencana fitnah yang besar, daripada kita tak rekod apa tu, lagi orang tuduh kita tak jalankan tugas dengan amanah. Lebih baik kita ada bukti, kita bagikan dekat penderma-penderma, tunjuk betul pihak NGO ni melaksanakan kerja mereka dengan betul. Okey, sekurang-kurangnya benda tu boleh mententeramkan hati orang penderma tu. Okey, yang kedua, kalau kata orang bukan NGO lah, dia ni memang ada duit orang yang berharta, nak sedekah, kalau takut timbul perasaan riak, sedekah dulu diam-diam. Tak perlu lagi nak hebohkan. Sedekah diam-diam dulu. Kalau kita tak kuat lah, kalau kita kuat dalam kita ni, boleh jaga niat kita kerana Allah, pergi sedekah secara terbuka pun tidak ada masalah. Sebab Allah Subhanahu Taala berfirman, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian itu adalah baik kerana menjadi contoh. Kita boleh jadikan perbuatan kita itu sebagai contoh kepada orang ramai untuk ikut perbuatan baik kita itu. Barang siapa yang menjadikan contoh perbuatan baik dan perbuatan baik itu diteladani, diikuti oleh orang lain, maka dia pun akan dapat pahala saham seperti mana orang tu lakukan, selama mana kawan tu, seseorang itu melakukan kebaikan yang dia ikut pada kita tu. Amalan pahala tu dapat kat kita juga, saham tu dapat kat kita juga, sebab kita lah pencetus pemula orang melakukan kebaikan. Tu boleh juga. Kita jangan duk cerca, duk marah orang sedekah secara terang-terang ni. Sebenarnya ada dalil yang khusus. Okay, ada dalil khusus boleh. Tapi jagalah niat tu, jaga niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Okey, Allah akan hapuskan kesalahan dosa kita. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Kalaulah kita tak mampu tanpa peringkat yang awal tadi tu, kita jadilah peringkat yang kedua ini, iaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dengan perkara sedekah sembunyi-sembunyi itu, Allah akan hapuskan dosa kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi itu. Allah akan hapuskan kesalahan kita yang secara tak sengaja, secara kita buat sengaja, Allah akan hapuskan.
Yang dengan syarat kita niat bertobat. Kita bertobat dulu, tobat dosa besar, dosa-dosa kecil kita yang mana yang kita tak pasal itu Allah akan hapuskan dengan melalui dengan sedekah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan peroleh pahala yang mulia. Surah Al-Hadid ayat 18. Okey, sekiranya kalau kita sedekah RM1, Allah akan gandakan infinity lah. Kalau Allah nak gandakan 10, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak gandakan, kalau kita sedekah RM1, balik kita dapat RM10. Okey, alhamdulillah lah. Kalau nak bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, kita jangan kita duk tunggu lah, duk tuntut tak Allah tak bagi. Kalau kita sedekah RM1 ni, Allah bagi RM10. Tak bagi tak apa, Allah bagi dalam bentuk lain pula. Allah akan bagi dalam bentuk lain pula, insya-Allah. Okey, kita tengok kelebihan bersedekah ni. Yang pertama, menghapuskan dosa. Okey, seperti mana hadis Nabi SAW, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana api itu memadamkan, air itu memadamkan api. Okey, dosa kecil lah, Allah akan hapuskan dosa kecil. Dosa besar perlu bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, mendapat pahala. Selain daripada menghapuskan dosa, sedekah dengan ikhlas akan memberi ganjaran pahala. Okey, setiap amalan baik akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari redha Allah, keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Okey. Yang ketiga, manfaat sedekah iaitu rezeki yang bertambah. Rezeki akan bertambah dengan banyak jika bersedekah. Amalan ini akan membuka pintu rezeki. Kerana kita berkongsi rezeki dengan orang yang perlukan. Rezeki ini, rezeki mai kat kita, rezeki yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang Allah bagi rezeki yang tak sangka-sangka kat kita, hasil daripada sedekah. Sebab kita sedekah, orang yang nak terima sedekah kita, yang kita nak pergi bagi tu, dia pun tak sangka nak dapat rezeki daripada kita. Allah rezeki daripada Allah melalui perantaraan kita sampai kat dia. Kita ada 50 dalam poket. Nampak orang susah tepi jalan, nampak makcik ke, makcik cleaner ke apa ke, susah. Ambil duit pergi bagi kat makcik tu. Makcik tu jangka tak yang dia nak kita lagi malam je mimpi kita dia nak dapat duit. Dia pun tak jangka nak dapat duit. Kita nak bagi RM50. Dia tak sangka. Seolah macam tu lah rezeki nak main kat kita tu, rezeki yang tak disangka-sangka. Kita pun heran, rezeki main mana ni? Kita dapat rezeki pula daripada Allah Ta'ala. Hasilannya daripada macam tadi tu lah. Seperti mana makcik tu tak sangka kita nak bagi duit kat dia RM50 tu. Kita pun lepas tu kalau dapat rezeki Allah nak bagi kat kita pun tak sangka. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Lebih baik kalau ini amalkan sedekah niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah, kalau Allah tak bagi dalam bentuk tu, Allah akan bagi dalam bentuk yang banyak lagi Allah akan bagi. Baik. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Semestinya sedekah itu untuk mentaqarrubkan, merapatkan, menghubungkan kita dengan Allah supaya lebih dekat. Okey. Yang kelima, dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Kelebihan sedekah seterusnya. Okey. Memadamkan ataupun menyejukkan ketika kita di alam barzakh. Okey. Hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Baik, ya sedekahlah, sedekah akan menyejukkan kita di alam barzakh nanti. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, mendapat naungan pada hari kiamat. Hadis Nabi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Baik. Yang ketujuh, umur dipanjangkan. Okey. Hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Okey. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-8, menjauhkan diri daripada sifat kedekut. Okay, bila kita duk melazimi sedekah ni, menghapuskan sifat mazmumah seperti kedekut. Ini menghasilkan, melahirkan sifat mahmudah, iaitu dermawan. Okey.
Yang ke-9, memberi ketenangan kepada hati. Bila kita sedekah ni, kita tengok orang miskin dapat duit, mereka pun ceria, mereka seronok, siap-siap menangis lagi. Seronok dapat pemberian daripada kita, walaupun tak banyak pun RM10 ya. Dia pun punya lah rasa terharu atas pemberian kita ni. Kita pun tengok rasa sejuk hati, rasa ya Allah, kalau ada rezeki nak boleh bagi lagi. Kita pun rasa tenang. Perasaan tu dapat melalui kalau kita bersedekah saja. Baik. Ke-10, lindungi kita daripada bahaya. Okey, hadis Nabi SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah kerana musibah dan bencana. Tidak boleh mendahului sedekah. Okey, banyak kelebihan bersedekah ni lah. Okey, ni adalah 10 kelebihan yang saya dapat kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.